bagaimana sektor seni dan budaya ini menjadi bukan sekadar alat politik untuk membina kekuatan kepada mana-mana kuasa besar, tetapi dia juga menjadi alat kepada untuk mereka membina keupayaan ekonomi mereka. Ada satu isu yang hari ini menjadi perbualan hangat di kalangan warga maya di Malaysia pada ketika ini, iaitu berkait dengan satu orang pempengaruh mengatakan bahawa bidang-bidang tertentu, terutamanya Mascom dan juga bidang yang berkait dengan seni, teater dan sebagainya, dianggap sebagai kos yang paling tidak berguna, dengan istilah yang agak kasar, dianggap oleh sebahagian besar daripada netizen pada ketika ini, dan ianya tidak berguna dan tidak perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar Malaysia, terutamanya di universiti-universiti ada di dalam negara kita. Dan kita boleh melihat perkara ini dalam konteks yang lebih besar, bahawa adakah benar media ataupun kos Mascom atau pengajian media itu ataupun kos yang berkait dengan bidang seni, sama ada teater ataupun seni suara ataupun apa-apa saja yang disebutkan itu benar-benar kos yang tidak lagi berguna pada ketika ini, ataupun ianya adalah satu bidang yang penting di samping bidang sains dan teknologi yang kita akui juga ada kepentingannya kepada dunia pada hari ini. Kita berbalik kepada sejarah bagaimana kuasa-kuasa besar ataupun tamadun-tamadun awal dunia, pencapaian-pencapaian mereka tidak lari daripada bidang seni dan juga budaya. Kita lihat bagaimana lahirnya the old civilization, the early civilization seperti tamadun Mesir ataupun tamadun Mesopotamia ataupun tamadun Indus dan juga Cina. Walaupun mereka terkenal dengan pencapaian-pencapaian sains dan teknologinya, tetapi keempat-empat tamadun awal ini tidak lari daripada pencapaian dalam bidang seni dan budaya yang menjadi bukan sekadar menjadi identiti kepada mereka, tetapi ianya menjadi satu bentuk kehidupan mereka yang menjadi penyebab kepada kejayaan mereka dalam bidang-bidang yang lain, terutamanya sains dan teknologi. Kita lihat the ancient civilization yang ada di China, dinasti-dinasti yang ada di China yang berkembang dengan begitu pesat tidak lari daripada keupayaan mereka dalam budaya yang mana dipraktikkan sejak zaman berzaman, yang ianya tertanam dalam masyarakat China sampai ke hari ini, walaupun tempohnya sudah pun ribuan tahun lamanya. Jadi walaupun berlakunya turun dan naik kepada tamadun tersebut, terutamanya pasca dinasti Ming, kemudian daripada itu berlakunya penurunan sehinggalah kepada era moden China, tetapi bila mana hari ini mereka boleh bangkit balik menjadi satu kuasa ekonomi yang kedua terkuat di dunia pada ketika ini, maka ramai pengkaji-pengkaji yang melihat bahawa terdapat unsur-unsur seni dan budaya yang begitu kuat dalam diri orang Cina itu yang tertanam sejak ribuan tahun yang lalu, yang menjadi punca kepada mereka boleh naik balik begitu cepat pada hari ini. Kita mengambil contoh dari sudut pendidikan dan keilmuan, ianya juga datang daripada budaya. Dari sudut tidak bermusuh dengan kuasa-kuasa yang lain, tidak terlalu menunjuk-nunjuk, itu juga datang daripada budaya dan seni yang mereka amalkan. Begitu juga lah dengan konteks untuk rajin bekerja, rajin belajar dan sebagainya, yang ianya dipraktikkan sehingga ke hari ini. Jadi bila mana berlaku sedikit adjustment kepada sistem pentadbiran mereka, kepada sistem ekonomi mereka, terutamanya sejak tahun 1979, maka dengan begitu cepat, budaya yang sudah pun tertanam dalam masyarakat Cina itu telah pun begitu pesat sekali dikembangkan oleh mereka, menjadikan mereka bangsa yang berpendidikan, bangsa yang berilmu, automatik mereka menerima pencapaian yang begitu hebat dalam bidang sains dan teknologi sebagaimana yang ada pada hari ini. Saya menemui beberapa orang profesor-profesor lama di sini yang menceritakan bagaimana era 80-an itu, bila mana mereka mula membuka negara mereka kepada dunia luar, maka masuknya banyak buku-buku daripada dunia luar, maka rakyatnya sebahagiannya seolah-olah orang yang kelaparan makanan, mencari buku-buku, membaca dan sebagainya, dan menyebabkan akhir sekali lahirlah cendekiawan-cendekiawan baru di kalangan rakyat Cina itu, dan termasuklah generasi yang ada pada hari ini yang menemui pencapaian yang begitu hebat dalam bidang sains dan teknologi. Ianya datang daripada budaya. Dan kalau kita lihat pada hari ini juga, bagaimana Empire British yang telah pun menguasai dunia dengan begitu luas sekali, antaranya ialah penyebaran melalui seni dan budaya. Antaranya ialah British menyebarkan bahasa Inggeris juga melalui budaya mereka yang menjadi bahasa antarabangsa. Walaupun hari ini British tidak ada lagi sebagai kuasa besar kepada dunia, ianya disambung oleh Amerika, dan hari ini bangkit China sebagai kuasa baru, ianya tidak mampu untuk menyaingi kuasa-kuasa yang menggunakan bahasa Inggeris ini. Kerana apa? Kerana bahasa. Dia penguasaan bahasa Inggeris ini oleh masyarakat dunia berbanding dengan penguasaan bahasa Cina itu terlalu jauh bezanya, menyebabkan kuasa yang menggunakan bahasa Inggeris ini, khususnya Amerika yang ada pada ini, kekal berpengaruh di dunia. Disebabkan apa? Disebabkan seni dan budaya yang tersebar di seluruh dunia sejak zaman berzaman. Itu yang kita perlu fahami dari sudut sejarah. Dan hari ini kita melihat bagaimana sektor seni dan budaya ini menjadi bukan sekadar alat politik untuk membina kekuatan kepada mana-mana kuasa besar, tetapi dia juga menjadi alat kepada untuk mereka membina keupayaan ekonomi mereka.
Kita lihat bagaimana ini Bollywood dan juga Hollywood, terutamanya Hollywood yang diasaskan di Amerika, hari ini menguasai 80% daripada sektor perfilman dunia. Sehinggalah satu tahun dikatakan sekitar 100 bilion revenue secara langsung dan secara tak langsung daripada pembikinan filem yang dilakukan oleh industri-industri filem yang ada di Hollywood tersebut. Jadi 100 bilion dan menguasai 80% daripada industri perfilman dunia. Bukan sekadar mereka memperolehi pendapatan secara langsung melalui pembikinan filem-filem yang tersebar di seluruh dunia, tetapi juga pendapatan secara tak langsung yang melibatkan sinema dan sebagainya, penjualan merchandise dan sebagainya, dan juga pekerja-pekerja yang tidak langsung dalam sektor tourism, seni dan sebagainya. Begitu juga lah dengan negeri yang terlibat, iaitu California, yang menjadi tuan rumah kepada Hollywood tersebut, mendapat pendapatan secara tak langsung dalam sektor-sektor yang berkaitan, juga dikatakan sebanyak 100 bilion lagi. Ini satu jumlah yang besar yang beri sumbangan kepada ekonomi. Dan lebih lagi daripada itu, kalau kita lihat, bukan sekadar perolehan ekonomi dan juga kekuasaan politik diperolehi melalui penyebaran seni budaya ini, tetapi juga ianya menjadi satu soft power untuk membina pengaruh mana-mana kuasa yang ada di dunia ini menggunakan filem, seni dan sebagainya tadi. Kita lihat tadi bagaimana hari ini, bila mana filem-filem Hollywood ini tersebar di seluruh dunia, menyebabkan budaya Amerika itu terserap ke dalam masyarakat dunia, terutamanya di sudut bahasa, itu penggunaan bahasa Inggeris dengan version Amerikanya. Begitu juga dengan fashion masyarakat dunia pada hari ini banyak meniru cara Amerika, fashion Amerika. Kemudian yang ketiganya, penyebaran fast food ataupun makanan-makanan Amerika yang mula menjadi makanan dunia. Begitu juga dengan teknologi dan sebagainya yang disebarkan melalui industri yang berkait dengan seni dan budaya tadi, yang kita boleh ambil contoh daripada Hollywood, walaupun banyak lagi contoh lain yang boleh kita perolehi. Dan kita boleh juga tengok contoh yang lain. Bagaimana Korea juga terkenal dengan movie-movie Korea yang cukup berpengaruh di kalangan penduduk-penduduk dunia, termasuklah penduduk Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Begitu juga dengan filem-filem yang keluar daripada India, Hollywood dan sebagainya. Bukan sekadar ianya memberi pengaruh kepada kemasyarakatan, tapi juga dari sudut kenegaraan. Bagaimana filem Bajrangi Bhaijaan yang dilakonkan oleh Salman Khan yang telah pun membuka mata ramai rakyat India dan China, rakyat India dan Pakistan yang selama ini bermusuh di antara satu sama lain disebabkan isu Kashmir dan sebagainya, tapi ramai di kalangan mereka hari ke hari mula sedar bahawa kemanusiaan adalah merentasi semangat politik ataupun perbezaan politik di antara kedua-dua negara. Dan kalau kita lihat dalam perang terbaru di antara Pakistan dengan India yang berlaku beberapa minggu yang lalu, bagaimana ada kelompok di kalangan rakyat kedua-dua negara yang turut sama mendesak supaya perang itu dihentikan kerana kemanusiaan yang perlu diutamakan. Itu di antara pengaruh filem yang perlu sama-sama kita fahami, yang kita tidak boleh secara terus mengatakan seni dan juga budaya ini langsung tidak berguna dan tidak perlu dipelajari pada hari ini. Dan kita lihat juga dalam konteks Malaysia, walaupun Malaysia bukanlah juara dalam konteks seni dan budaya ini, tetapi terdapat beberapa pencapaian. Kita lihat bagaimana rakyat Indonesia sebahagiannya yang mana yang tidak suka kepada Malaysia, kita mengambil contoh, yang mana yang tidak pernah datang ke Malaysia, marah kepada Malaysia dengan banyak perkara. Mereka menganjurkan protes-protes di kedutaan Malaysia di Jakarta, tetapi pernah ada protes yang mengatakan bahawa kita perlu ganyang Malaysia kecuali Upin dan Ipin. Itu berlaku 10 tahun yang lalu. Tetapi hari ini ada satu lagi filem daripada Malaysia yang berjudul Bid'ah, ataupun popular disebut sebagai filem Walid, yang filem berunsur keagamaan yang begitu viral sebulan dua ini di Indonesia. Dan boleh jadi mereka yang protes Malaysia di Indonesia pada ketika ini, kalau mereka mengadakan protes lagi di kedutaan Malaysia, maka mereka akan mengatakan ganyang Malaysia kecuali Upin dan Ipin dan juga Walid. Itulah menunjukkan bahawa besarnya pengaruh filem, pengaruh seni kepada kemasyarakatan, kepada kestabilan politik, kepada hubungan di antara negara dan kepada ekonomi yang boleh terbina secara langsung dan secara tak langsung dalam industri tersebut. Begitu juga dalam konteks media yang kita boleh sebutkan tadi. Kita lihat dalam pilihan raya untuk Donald Trump menang presiden yang menjadi presiden pertama di 2017 yang lalu, bagaimana Rusia didakwa terlibat dalam menguasai media-media yang ada di Amerika tersebut, khususnya media-media sosial, yang mereka berjaya penetrate sehinggalah mempengaruhi pengundi-pengundi di Amerika untuk memberi undi kepada Donald Trump. Perkara ini diperakui oleh banyak badan-badan yang berautoriti yang ada di Amerika terhadap bagaimana penglibatan Rusia tersebut. Jadi kita boleh bayangkan dalam konteks negara besar sebagaimana Amerika pun, penguasaan media itu boleh menyebabkan berlakunya pertukaran kerajaan atau pertukaran pemimpin, apatah lagi dalam konteks negara-negara yang kecil. Sebab itulah kita lihat kepentingan media ini bukan sekadar dalam konteks kekuasaan yang kita sebutkan tadi, tetapi ianya penting sebagai medium penyebaran maklumat yang sangat diperlukan untuk orang-orang yang terlibat dalam ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya. Sehinggalah dalam undang-undang antarabangsa yang dibuat oleh PBB sendiri menggariskan dalam peperangan, kedua-dua pihak yang berperang tidak boleh membunuh mereka yang bekerja dengan company-company media yang aktif di sana. Itu yang boleh sama-sama kita fahami. Tetapi
kita memahami kritikan-kritikan daripada rakan-rakan kita yang boleh jadi menyokong apa yang disebut oleh pempengaruh tersebut bahawa bidang media, maskom atau bidang seni ini tidak berguna dan sebagainya, bukanlah langsung tidak asas terhadap kemarahan mereka ataupun kritikan mereka, tetapi ianya perlulah disasarkan kepada kritikan yang tepat. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan sebagaimana perbahasan pada hari ini, bidang-bidang tersebut ketika ini di universiti-universiti tempatan boleh jadi boleh dikatakan silibusnya tidak lagi relevan dengan keadaan yang ada pada masa kini, ataupun silibusnya tidak lagi kompetitif ataupun tidak mesra kepada kehendak industri yang perlu dipertingkatkan. Maka itu adalah satu kritikan yang membina yang boleh sama-sama dikongsi oleh rakyat Malaysia. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa di sebalik kita mengakui untuk menjadi sebuah negara yang kuat, masyarakat yang kuat, negara yang lebih kaya, kita perlukan pencapaian sains dan teknologi, tapi kita perlu fahami juga bahawa kita tidak boleh kesampingkan apa yang disebutkan sebagai media, apa yang disebutkan sebagai seni ataupun budaya yang dipelajari sama ada di universiti ataupun luar universiti yang ada pada hari ini. Kerana pengaruhnya cukup besar kepada pembentukan masyarakat, kepada sikap masyarakat, kepada pembentukan negara dan hubungan di antara negara-negara yang ada di dunia pada ketika ini.